Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Amerika 2021. Bertemu kita pada hari keempat program Amerika 2021. Apa khabar semua para penonton, dah bersarapan? Okey, macam mana aktiviti hari ini? Semuanya harapkan semua akan berjalan lancar mengikut perancangan. Baiklah ya, untuk hari keempat ini ya, pada slot sebelah pagi ini, kalau semalam kita bersama dengan kaunsil-kaunsil sekolah dan guru-guru ya untuk ini, tapi untuk slot pagi ini ya, sebentar lagi pada lebih kurang dalam selepas ini kita akan mulakan slot pada hari keempat ini dengan tayangan video korporat oleh KHTP. Kemudian pada jam 11 pagi juga kita ikuti juga ada video yang kedua ya, mengenai bagaimanakah kita mempelajari ya fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel. Jadi untuk slot pagi itu saja dulu. Baiklah, tapi jangan lupa ya pada jam 2 petang nanti ya kita ada slot-slot yang menarik ya. Untuk slot pukul 2 hingga 3 petang ni kita akan dipertemukan ya dengan Maxis dengan misi jelajah Maxis E-Class. Jadi apa itu E-Class dan yang disediakan oleh Maxis, sama-sama kita ikutilah dengan moderator dia itu jadi Puan Nolaili Muhammad ya, CSR team lead ya Maxis sendiri, dan juga tetamu istimewa mereka yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Zainal Abidin, Pengarah Pusat Teknologi Tanpa Pemandu Universiti Islam Antarabangsa. Jadi tuan-tuan dan perempuan ya, slot ini slot terbuka, kita terbuka kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian dan juga adik-adik para pelajar sekalian untuk mengikuti apakah itu yang dinamakan Maxis E-Class. Baiklah, untuk slot yang petang yang kedua ya, yang saya rasa memang pasti yang ditunggu-tunggukan oleh kita semua ya. Okey, baiklah, kita akan disajikan pada jam 4 ya, 4 hingga 5.30 petang ini ya. Okey, dia akan disampaikan oleh TikTok Malaysia. Satu bengkel yang bertajuk Learn on TikTok Workshop for Student and Teachers. Jadi slot ni juga slot yang terbuka, maka jangan kita kalau boleh tu ya, kalau kita tak ada ke mana-mana, apa kita tak ada sebarang aktiviti yang kita lakukan ya. So saya rasakan sama-samalah kalau boleh tu kita awal lagi masuk ke book slot untuk masuk ke slot-slot yang kita sediakan untuk mengikuti apakah itu Learn on TikTok Workshop oleh TikTok Malaysia, dan speakers dia pada petang ini akan disampaikan oleh Mr. Darren Kwek, Strategy Operation Manager TikTok Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja antara slot-slot yang kita sajikan kepada hari ini. Baiklah, untuk itu ya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mewawarkan ya program-program kita masih lagi berjalan ya. Ini hari ini hari yang ke-27 ya kalau saya tak silap ya. Hari ini merupakan hari terakhir penyertaan untuk video pendek kreatif. Baiklah, ya kita masih ada lagi dan slot-slot yang lebih menarik menanti ya hari-hari yang akan mendatang sehinggalah hari kemuncaknya pada 30 Oktober 2021, iaitu bermakna hari Sabtu yang akan datang. Baiklah, tanpa melengahkan masa ya, kita sama-sama menyaksikan tayangan video korporat KTPC ya. Oleh itu saya mempersilakan rakan saya untuk memulakan tayangan video ini. Dipersilakan. Introducing Kulim High-Tech Park. The rapid development of high-tech industries has led to industry players becoming more flexible, efficient, and consolidated than ever before. The Kulim High-Tech Park, or KHTP, was established in 1996 with the sole purpose of fostering rapid transformation among its residents to assist in meeting global demands. Companies like Intel Technology Sendirian Berhad, Osram Opto Semiconductor Malaysia Sendirian Berhad, Infineon Technologies Kulim Sendirian Berhad, Fuji Electric Malaysia Sendirian Berhad, Showa Denko HD Malaysia Sendirian Berhad, and many others call this innovation park home. The Kulim High-Tech Park is a growing township
curated to bring tremendous prosperity to its investors and local population. Geographically situated just 30 minutes away from Penang Seaport, 40 minutes away from the Penang International Airport, and within the state bordering Thailand, KHTP has become an ideal location for companies that desire swift accessibility. It is helmed by the Kulim Technology Park Corporation Sendirian Berhad, or KTPC, which governs the strategic economic region, ensuring its continuous service, maintenance, and safety of all within its vicinity. KTPC's services include the leasing of readily available industrial land, offices, talents, and ensuring longevity of facilities and business partnerships. There are 6 zones across the 5,000-acre park: industrial, urban, housing, research and development, institutional, and amenities. KHTP offers superb infrastructure with quality and reliable supply of electricity, clean potable water, high-speed telecommunication, industrial gases, and piped natural gas. Tenants can enjoy access to over 4,000 electrical and electronics, mechatronics, and other engineering graduates annually from renowned engineering institutions located within the park itself, Unicale MSI and Polytechnic Sultanah Bahia, and 12 other nearby institutions for graduates in microbiology, science, finance, and business management. It is comprised of public facilities such as hospital, fire station, police station, and mosque. The commercial properties and urban land at KHTP are made up of government and financial institutions, offices, restaurants, convenience stores, grocers, and many more, ensuring local accessibility, convenience, and comfort. While it is a great place to invest, it is an even better place to live. There are approximately 7,000 residential units, ranging from apartments, linked homes, and bungalows, tucked away in its lush tropical environment. To complete this business haven, the park features golfing, social and recreational facilities like the Kulim Golf and Country Resort and KHTP Sports Complex. The prestigious landscape makes it an ideal location for play and work. Having its own local authority ensures a wide range of maintenance and services of park facilities at all times. Business permits and licensing are expedited, and the management of legislations are enforced throughout the park. Apart from the tax relief and stimulus incentives, businesses can also leverage from the abundance of readily leveled land to meet spatial needs and short commute from its geographic accessibility. Malaysia has one of the healthiest GDP growths in the region and has the 39th largest economy in the world, testament of the political and economic stability this nation has to offer. What sets this innovation park aside is the continued support of the government and local authorities in ensuring a fortified environment for growth, not just for its investors, but its local surroundings. Having foresight into future sustainable solutions and corridor access to the entire region is what makes Kulim Hi-Tech Park the ideal investment hub it is today. クリムハイテックパークは IT 産業に対する若い人材確保に優れています。また中国を含めた東南アジアの物流を網羅できるロケーションなので地理的にも戦略的に有利です。We will work closely with the Malaysian government and their agencies such as KTPC, MITI and MIDA and contribute to continuing economic and social development in this vibrant country.
The secure facilities, infrastructure, and support given has enabled Infineon to follow the guiding motto: to make semiconductors that connect the real and the digital world and make life safer, easier, and greener for everybody. Kulim High-Tech Park, leading global science city. Hi, good day everyone. I'm Jen Ting. I'm a teacher and founder of Anything Creativity Education, a place where we focus on develop children's creativity. This year, it's our honor to be part of the My Digital Maker movement. End of this year, we will bring you a week-long virtual event. We name it the Anything Creativity Festival. Anything Creativity Festival, ACF, is a week-long free virtual event aimed to expose children to learn, play, and create on digital landscape and help them to develop emotionally, to be happy and creative. The event included hard skills like digital art, comic, music, storybook making, etc., and soft skills like emotional well-being. All of those workshops support the creative comic competition, where children will showcase what they have learned and stand a chance to win a prize to help them continue their digital journey. We have been impact more than 500 individuals from public to international school, leading children to see how ideas fit into the big picture. Be goal-driven and value-driven with our creative classes, VMO Max Camp and VMO Max Camp throughout those years. Students are happily produce creative and awesome creation with us under our creative program. All that we do are aligned to our core mission to let children be happy and be creative. If you feel that what we do is fun, benefiting you and your children, come and join us at Anything Creativity Festival. Here, you get to learn creative multimedia classes with Anything teacher and guest teacher and coach from different industry for free. Plus, you also stand a chance to win a digital drawing tablet and class voucher to kickstart your digital learning. Sounds cool, right? Come and join us. I will see you there, okay? See ya! Because it's such an exciting program that I don't really want to miss. Has many advantage. I can learn many things. I'm looking forward to join more. For future skill tu memang lengkap lah. Saya boleh ikut website ni terus belajar lagi. Pada 24 hari bulan Februari 2020, DG, MDEC dan UNICEF bersama Arus Academy telah melancarkan program Future Skills for All di Sabah. Sejak pelancaran sehingga hari ini, program FS4A telah membantu guru-guru dan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengaturcaraan. Pada tahun 2020, portal FS4A telah mencecah 190,000 paparan halaman, 22,000 pengguna unik dan kadar penyelesaian kursus mencapai 36%. 92% pengguna portal FS4A berasa puas hati dengan kandungan yang disediakan. Salah seorang guru mengatakan bahawa, "You make it easier. It's so much fun. I always thought computer programming is hard." Murid turut menyokong dengan mengatakan bahawa, "Saya sangat menyukai kaedah penyampaian maklumat yang ringkas namun padat dan mudah dipahami." Portal FS4A mempunyai 4 siri utama iaitu Microbit, HTML, Python dan SQL. Semua aktiviti pengajaran dibina berdasarkan DSKP subjek berkenaan termasuk subjek RBT tahun 5, ASK tingkatan 1, 2, 3 serta SK tingkatan 4 dan 5. Setiap pengajaran mempunyai 1 video tutorial,
nota pengaturcaraan dan kuis pengajaran untuk menguji pemahaman murid. Murid dapat menyemak keputusan sendiri di portal semakan keputusan dengan menggunakan email mereka. Guru turut dapat memantau kerja murid melalui portal semakan guru berdasarkan kod sekolah, email guru atau kod unik guru. Kini pada tahun 2021, bermula dari negeri Perlis, kita ingin memperkasakan semua anak murid di Malaysia untuk menguasai sekurang-kurangnya satu kemahiran pengaturcaraan. Dengan sukacitanya, di bawah program Future Skills for All, kami melancarkan gerakan pengaturcaraan #bolehkod. Anak-anak murid di Malaysia, adakah anda sudah bersedia? Anda boleh kod, saya boleh kod, kita boleh kod. Ingin tahu maklumat lanjut? Layari futureskills.moe-gl.edu.my sekarang.
Jazari Robot ditubuhkan dengan tujuan untuk melahirkan generasi-generasi muda yang mahir dalam kemahiran STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dengan moto Develop Young Engineers, kami memfokuskan kepada pembinaan modal insan yang boleh mengaplikasikan penggunaan teknologi digital selari dengan Industry Revolution 4.0 atau IR 4.0. Kelas robotik yang diadakan di Jazarul Robotic Academy adalah seperti yang dikehendaki oleh konsep pembelajaran abad ke-21 atau PAK21 yang menekankan aspek pembelajaran secara seronok dan santai. Kami memfokuskan kepada elemen 4C iaitu collaboration, communication, creative and critical thinking. Kami mengalu-alukan kerjasama dan kolaborasi dari pihak luar dan pengetahuan dalam bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik kepada anak-anak muda, penduduk setempat dan golongan dewasa untuk mengenali dunia digital pembelajaran, microprocessor, Arduino, Raspberry Pi, drone programming dan banyak lagi. Semoga dengan sedikit usaha yang kami bawakan akan dapat memberi impak yang besar kepada komuniti setempat, kepada anak-anak muda yang akan memimpin negara pada masa hadapan, di mana dunia telah pun berubah ke arah dunia yang lebih kompleks. Robot, AI dan machine learning menjadi rakan baik manusia pada masa tersebut. Dengan belajar programming, coding robot, baru kita dapat mengawal robot dan menguasai robot. Saya teruja, mudah, ringkas, padat. Jom belajar robot sama-sama sebab kita dapat belajar benda baru. And saya S. Okey, kalau tadi ya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar ya, kita telah mengikuti satu tayangan video korporat melalui Kulim Teknologi Park Corporation Sdn Berhad. Baiklah, untuk slot yang berikutnya ya, kita akan sama-sama dapat mempelajari apakah fungsi-fungsi Microsoft Excel. Dan saya harap ya video ini akan sedikit sebanyak membantu ya kepada kita semua untuk memahami
fungsi-fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel. Untuk itu, sama-samalah kita saksikan VT yang telah disediakan oleh Kedah Digital Center. Tiap satu ni. Okay. Jadi kita akan menggunakan kemudahan hyperlink. Jadi tak perlulah anda klik dekat bahagian taskbar berkenaan lah. Ini kalaulah anda punya lembaran kerja ataupun book dalam Excel ni banyak menggunakan sheet sehingga 100 ke, sehingga 20 ke, 30. Saya percaya bila anda menggunakan ni, anda pasti akan tercari-cari di manakah sheet berkenaan lah. Okay. Jadi apa kata kalau kita cuba ringkaskan kerja kita, kita menggunakan kaedah hyperlink. Just anda cuba klik saja dan seterusnya anda akan terus masuk kepada sheet-sheet yang berkenaan ataupun anda link ke workbook yang lain. Okey, tak apa. Kita semua dah sedia. Okey, kita akan saya delete dulu ini . Okey, saya delete dulu ini. Okey, langkah yang pertamanya sekali kita kena buat dulu acuan atau kerangka frame kita yang utama lah. Lepas ini kita akan setkan untuk sheet-sheet yang berlainan. Okey, jadi untuk latihan petang-petang ni menggunakan hyperlink, saya akan cuba buat, kita akan belajar ataupun kita akan cuba buat satu sistem tentang sistem maklumat jabatan, di mana dalam jabatan ini ataupun dalam jabatan ini kita ada jabatan latihan, keuangan, audit, sewa dan juga pentadbiran. Okey, langkah yang pertama kita akan setkan dulu kita punya frame kita dulu. Okey, dah siap semua ya? Okey, jadi kita setkan yang pertama tentang pilihan ketinggian row dan lebar kolom dan sebagainya lah. Okey. Jadi untuk ni sebenarnya berpulang kepada kreativiti masing-masing. Jadi untuk kita nak membesarkan ataupun kita nak menjarakkan kolom dan row ni, anda boleh menggunakan beberapa kaedah. Okey, beberapa kaedah. Sama ada anda nak menggunakan kaedah drag, okey, tarikkan dia apa yang anda nak. Okey, sama ada kolom ke row, ataupun kita boleh kata kita nak buatkan ke semua ni. Okey, saiz yang sama, ukuran yang sama. Jadi kita klik dekat yang pertama atas ni ya. Okey, dekat atas bawah name box ni. Kita klik ya. Kemudian kita pergi kepada home. Selepas home, terus kepada cell. Baik, selepas cell kita pergi kepada format. Dah ya, format. Okey, dekat format ni kita ada row height, kita ada column width. Jadi height ni maksudnya dia merujuk kepada row. Row inilah yang 1, 2, 3, 4, 5 ni disebut sebagai row. Manakala width ini ialah dia punya kolom ni ialah ni yang A, B, C sebagai kolom. Okey. Jadi yang kita setkan di sini ialah row. Okey, row kita setkan di sini. Okey, kalau lihat dia punya ukuran yang asalnya, okey. Seulang balik ya, kita klik pada home. Okey, sebelum tu kita klik dekat atas ni. Okey, untuk kita dekat bawah pada names block ni. Okey, ada nak panel, klik situ. Jadikan keseluruhannya akan diaktifkan. Baik, kemudian kita klik home. Selepas home, kita klik pada format. Dah selesai. Baik, selepas format, kita klik kepada row height. Okey, kalau ikut row height kita ni, okey, row height ketinggian row kita ni, okey, jadi kita cuba setkan ke sana ni. Okey, kita klik pada format sekali lagi. Kita klik kepada row height. Okey, cuba terset kat sini ialah katakan kita cuba buat. Masukkan ukuran dia ialah ketinggian dia 25.50 dan lain ada sebelum ni. Okey kan dia. Okey, nampak jalan dia. Dah membesar di antara sel ni. Kita nak semua cari sekata.
Okey, selepas tu kita corakkan dia. Contoh macam menu yang ni, kita tak dapatkan warna-warna sedemikian ni. Okey. Ni contoh, nanti anda boleh gunakan kreativiti anda untuk kita nak mencorakkan lebih cantik menggunakan format untuk font color dan sebagainya lah. Okey, kita cuba lakukan ya. Okey, kita nak bahagian atas ni. Okey, anda klik dekat nombor 1 ni, dekat row nombor 1. Kemudian kita masukkan ni ialah color hitam. Dah ya? Okey, baik. Seterusnya yang kedua. Yang kedua ni kita masukkan pula color biru. Okey, contohnya biru ataupun oren. Okey, kita tengok color mana yang agak nampak menarik. Terpulang senang terpulang. Okey, saya masukkan sini ialah color biru ni. Okey, kita buat sikit lagi bawah ni, kita masukkan sedikit, kita kecilkan row yang nombor 3 ni. Okey, saya letakkan sini ialah, okey, klik sini, kemudian pergi kepada home, teruskan kepada gambar format ni. Okey, pada gambar fill color ni. Okey, saya akan masukkan sini ialah color kuning contohnya. Okey, baik. Ataupun nak buat lagi, atau kita nak setkan lagi supaya nampak lagi menarik, kita kecilkan lagi sikit lagi. Okey, kita buatkan lagi warna dia. Okey, masuk je, aktifkan di sini. Kemudian kita masukkan warna hijau, kuning, biru. Okey, baik. Selesai buat ni ya. Okey, selepas selesai buat ni, kita lihat contoh sebenarnya, pergi kepada menu semula dan lihat pada contoh ini, kita nak letakkan perkataan ataupun kita nak letakkan pilihan di bahagian atas berkenaan. Okey, kita ada latihan, keuangan, audit, sewa dan pentadbiran. Jadi untuk yang seterusnya, kita lihat macam mana nak buat. Kita nak membina apa ni menu pada atas ni. Okey, kita klik pada insert semua. Dah. Okay, insert. Terus kepada shape. Okey, selepas shape, anda boleh klik terus kepada text box. Okey, text box ya. Klik text box. Kemudian anda klik dan tarikkannya. Okey. Dan letak sini ialah, yang pertama ialah latihan. Okay, kita perbesarkan latihan ni. Kita boldkan dia, besar sikit font 12. Jenis font tu pelang, ikut kreativiti masing-masing. Kalau nak gunakan Arial Black ke, ataupun kita mungkin nak gunakan Arial. Okey, ini depend terpulang kepada anda. Okey, selepas itu, selepas dah siap, nampak besar kan, kita mungkin kecilkan sedikit ruangan kita ni supaya jadi satu sahaja. Okey, kita nak lagi nampakkan dia nampak di tengah-tengah. Nampak sekarang kata ni dia di belah ke kiri. Letak di tengah, kita aktifkan dia. Kemudian anda pergi kepada home. Selepas home, anda boleh lihat dekat bahagian alignment atas ni, ada beberapa ikon untuk kita nak centerkan, leftkan, alignkan dia untuk tulisan yang berkenaan. Okey, contohnya, kita aktif kat sini, anda nak ketengahkan dia, anda boleh alignkan dia. Okey, dan center lagi bawah ni. Alright, okay, nampak tulisan sekarang dah di tengah-tengah. Okay, dan kita boleh masukkan color menu kita ni, aktifkan dia. Kemudian anda boleh klik kepada fill color berkenaan. Terpulang, color apa pun pulang pada anda. Nanti kata sana saya akan ambilkan color warna biru ni contoh. Okay, filter ni. Okey, kemudian cuba anda mergekan ataupun kita tukarkan tulisan ni berwarna putih.
Ini pun sama, bergantung kepada kreativiti anda. Bukannya apa, kita nak bagi dia nampak serasi atau matching kita punya colour dengan ni. Ataupun kita juga boleh, kalau rasa nampak mungkin ni, kita boleh masukkan sedikit apa ni, line. Line pada tepi ni, anda boleh klik pada format. Cuba lihat dekat bahagian shape style ni. Alright. Pergi kepada shape outline. Kita boleh masukkan colour pada line berkenaan. Nak tebalkan pun tidak mengapa, kita pulangkan ganda. Katakan sekarang saya letakkan di sini lah warna apa ya? Tak right. Merah tua. Dah ya. Ini contohnya. Kalau kemungkinan anda melihat bahawa line ini mungkin nampak tidak jelas, anda boleh tebalkan line berkenaan. Pastikan kita aktifkan box berkenaan ataupun kotak tadi. Kemudian kita bila anda aktifkan, anda akan lihat dekat bahagian atas ni ada format kan, dan anda terus kepada shape tadi, shape style, dan ubahkan dia jadikan sini ialah maksudnya ketebalan. Ambil sheet 1 PT ke 1/2 ke tu pulang tapi biarlah kita nampak. Nampak setting dia. Baik. Sekarang kita dah siap satu menu. Ada juga kita siap ini. Kemudian yang seterusnya kita akan cuba kita matchingkan sini, kita tarikkan dia, letakkan di atas ni. Masuk ya. Kalau anda lihat seperti yang saya paparkan pada awal tadi, menu contohnya kita ada beberapa pilihan. 1, 2, 3, 4 dan 5 pilihan terdapat di atas tu. Jadi nak mudahnya ada banyak cara. Ada setengah pengguna sama ada dia boleh klik insert ataupun dia akan buat semula pilihan ni. Ataupun dia boleh menggunakan kaedah copy dan paste. Klik dekat sini. Copy dan kita pastekan dia. Mouse sebelah kanan, right hand klik tu, kita pastekan dia. Dapat juga macam tu. Ataupun anda boleh gunakan shortcut key. Shortcut key iaitu control CTRL ni, control C, kemudian nak dapat klik paste dia ialah control V. Terpulang beberapa cara yang saya tunjukkan sini. Saya rasakan warna biru ni tak berapa nak menarik sikit. Saya kepada biru yang agak lebih menarik sikit. Saya ke home semula. Baik. Seterusnya saya ambil warna biru. Saya ambil biru yang nampak lebih ni sikit. Saya ambil blue accent 5 ataupun 5 ni. Warna biru ni. Dah ya. Baik. Kemudian selepas ini ataupun tadi saya dah tunjukkan cara nak copy kan. Sama ada kita gunakan copy tadi, right hand click, mouse sebelah kanan boleh copy, paste ataupun kita gunakan kaedah shortcut key, control C dan juga control V. Ada lagi satu kaedah untuk kita nak copykan dia. Anda klik control ataupun jari sebelah kiri anda tu tekan ke kunci CTRL ataupun control. Dah. Kemudian satu lagi tangan sebelah kanan tu anda boleh gunakan mouse. Caranya bawa ke bawah ini sehingga jumpa anak panah. Nampak anak panah ya? Anak panah arrow yang besar beserta dengan tanda campur, dan di bawah tu ada macam dengan kotak yang gambar putus-putus. Pasti macam ni. Kalau macam ni tak dapat. Macam tak dapat. Anda cuba bawakan anda punya cursor tu sehingga jumpa anak panah dan juga tanda campur seperti berkenaan. Tekan control dan anda klik dan anda selectkan dia.
Kan dah dapat dah. Ini cara dia. Lebih mudah tadi kan. Okey, baik, kita letak kat sini ialah seterusnya. Tadi ialah latihan, sekarang ialah keuangan. Okey, kita copy paste ya. Keuangan. Baik, kita copy lagi, control, mula-mula kita aktifkan control, kemudian sehingga timbul soalan ada, tarik je. Okey, selesai. Seterusnya audit. Okey, kita tarik lagi sewaan. Okey, sewaan. Dan yang terakhir kita teruskan dengan pentadbiran. 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 Okey. Dah semua ya. Okey, baik. Selepas itu, selepas anda dah siapkan yang menu bar pilihan data, kita akan letakkan ya setting yang tadi ya. Okey, letak di atas sini. Kita susun ya. Keuangan. Kita letak agak-agak letak dia. Kemudian seterusnya audit. Okay, audit. Dan next seterusnya kita ke bahagian sewaan, jabatan sewaan. Susun. Okay, susun dia perlahan-lahan supaya nampak lebih menarik. Okay. Next ialah bahagian pentadbiran. Okey, sekarang anda dah berjaya membuat menu pilihan pada Excel. Baik ya. Saya ulang balik ya. Sebenarnya ini warna-warna ataupun menu-menu sebenarnya terletak pada kreativiti anda semua. Terpulanglah anda nak buat the style macam mana. Okey, bergantung kepada kreativiti anda. Okey, baik, sudah siap ya. Okey, kita ada latihan, keuangan, audit, sewaan dan pentadbiran. Di sini saya sengaja saya kosongkan kebarangkalian mungkin anda nak letakkan logo jabatan ke, nak letakkan image ke ataupun letakkan perkataan di sini. Okey. Contohnya lah. Okey. Baik, selesai ya. Okey, sekarang kita baru siapkan menu utama. Okey, di sebelum tu saya delete yang ni ya supaya tidak keliru. Okey, kita namakan sheet yang pertama ni, sheet yang macam yang anda buat tadi tu. Saya delete dulu ya. Okey, sheet yang pertama ni kita namakan sebagai menu. Dah menu ya. Okey, dah siap menu. Okey. Jadi kita kena buat, kita kena buat lagi 5 sheet. Contohnya bergantung kepada menu pilihan anda. Sebenarnya ya. Ini contoh. Tulisan kita akan buat 5. Dan saya andaikan bahawa dekat bahagian putih ini kita dah ada data mengikut jabatan-jabatan berkenaan. Okey, ini cuma ni kita gambarkan, kita hanya buat untuk frame dia sahaja. Okey. Dan di sini kita andaikan anda letakkan data, contohnya paragraf ke, pengiraan ke, gambar ataupun sebagainya lah. Okey. Baik. Kita cara seterusnya kita boleh kopikan dia. Okey. Kalau anda terus saja
klik kepada new sheet ni, saya percaya kita boleh buat. Kita boleh tengok di sini, di sini balik, gantikan, tukarkan dia punya row ni dengan 8.43 dan sebagainya kan. Dapat dia? Tetapi saya percaya bila anda buatkan semula, memang selalunya tidak akan dapat pattern yang sama. Jadi, bagaimana cara untuk kita nak buat supaya sheet yang seterusnya tu mendapat pattern yang sama, yang asal. Nak mudahkan kerja-kerja kita lah. Jadi cara dia, sebelum tu saya buang dulu, sedikitkan balik file tadi, apa ni sheet tadi. Semua pergi kepada menu, kemudian kita klik mouse sebelah kanan. Dah belah kanan? Baik. Alright. Kemudian anda klik kepada move or copy. Ini kemudahan kita nak dapatkan bentuk yang sama, acuan yang sama seperti yang asal. Jadi anda boleh gunakan kaedah move or copy. Jadi kalau yang terlibat yang buat contohnya lah yang melibatkan ada jadual, figure ataupun number dan sebagainya, anda boleh guna kaedah ni. Jadi tak perlulah anda nak nak set balik, nak tarik balik, tak payah. Klik pada move or copy. Dah. Dekat two books ni dia ada dua dia ada dua pilihan kat sini. Sama ada kita nak gunakan new book ni adalah buku yang baru ataupun file yang baru. Tetapi kita gunakan book one. Tapi kalau boleh kita namakan namakan siap-siap buku ni. Contohnya lah, sebelum tu kita copy, kita savekan file dulu. Kita klik file, kita save as dia. Saya letakkan sini dekat, contohlah dekat desktop lah. Letak sini desktop, saya namakan sini ialah sistem maklumat jabatan. Saya save dulu. Nampak atas ni, dah bertukar ya. Baik, kita klik mouse sebelah kanan. Dekat menu kanan. Right hand click please. Dah. Izinkan saya ya. Right hand click. Kemudian kita pergi dekat tadi, dekat move or copy. Dah. Selesai ya. Kemudian cuba anda lihat dekat move selected sheet ke atas ni. Kita ada two books kan. Kalau two books ni tadi semua dia kan, kita ada dua. Sama kita nak gunakan ini file kita, nama sistem maklumat jabatan, dan yang bawah ni ialah new book kalau buku baru. Jadi make sure ataupun pastikan kita pilih buku yang sama ya. Kalau essay bukan buku lah. Itu. Dan anda klik kepada sebelumnya ialah before sheet ni, anda boleh klik kepada move to end. Right? Dah ya, move to end. Kemudian jangan OK lagi. Kalau anda OK, anda tidak akan dapat acuan yang kita nak hendaki. Jadi cara dia ialah pastikan anda klik dekat create a copy. Dah? Kita klik OK. Dapat ya. Alright, sekarang dekat sini ialah menu kan. Menu ada menu 2 sini kan. Jadi cara dia ialah kita klik dekat ni, tertukarkan nama dia. Right hand click atau izin right hand click ataupun mouse sebelah kanan pun boleh. Ataupun anda nak cepat terus ke bawa mouse double click atau klik 2 kali kepada menu ni. 2 kali. Gantikan di sini. Lihat dulu atas ni apa dia, tajuk dia ialah latihan. Jadi dekat sini anda namakan sebagai ini ialah latihan. Nah ya. Sebenarnya dekat nama sheet ni lah bergantung kepada anda untuk pulang. Tak ada masalah. Yang penting anda faham, tapi kalau boleh lah kita bagi sama supaya kita nanti boleh mengenal. Ada perbezaan setiap sheet, takut apa
letakkan latihan pun boleh, letakkan LAT pun boleh, dan sebagainya lah. Kita ini bergantung pada anda ya, sebab anda saja yang tahu buat sistem ni. Okey, jadi kalau nak boleh kita buat bagi sama senang. Dah ya. Okey, menu dah siap. Okey. Kemudian latihan. Okey, jadi kita sekarang ni berada di sheet latihan ataupun maklumat bagi jabatan latihan. Jadi bila sini dah pilihan kan. Jadi makna sekarang ni macam ni kita nak tahu supaya anda sekarang berada di jabatan latihan. Okay, macam mana bang? Kita pastikan kita nak aktifkan yang ni. Contohlah, seolah-olah kita aktifkan ni lah. Jadi kita boleh klik kepada yang lain ni. Yang lain. Kita klik lagi, kita klik lagi, kita klik lagi. Okay. Kita masukkan ini ialah warna hitam. Nah, jadi makna sekarang ni pemberitahuan ataupun nak memberitahu bahawa sekarang ni ialah anda berada di jabatan latihan ataupun sheet latihan ni. Okey. Baik, kita ulangkan langkah yang sama, iaitu kita klik mouse sebelah kanan. Okey, kita move or copy, masih ingat lagi tak? Kemudian kita klik kepada move to end. Kalau anda letakkan dekat latihan ni, nanti sheet ataupun sheet keuangan ni akan terletak di tengah-tengah di antara menu dan juga latihan. Okey, tak apa. Kita letakkan di ujung belakang sekali. Dah? Baik. Create a copy. Okey, kita klik OK. Baik. Dapat ya? Jangan lupa tukarkan nama sheet berkenaan kepada tadi latihan sudah. Sekarang ialah bahagian jabatan keuangan ya. Double klik. Kita start sudah keuangan ini terpulang Anda letak huruf kecil besar pun tak kisah. Okey, tak ada masalah ini. Okay, selesai yang ni, kemudian kita aktifkan. Okey, kita masukkan yang ni. Okey, kita masukkan color tadi ya. Okey, yang ni kita hitamkan balik. Maksudnya apa? Okey, hitam maksudnya anda nak kita nak memberitahu kita berada sekarang di sheet ataupun di bahagian ataupun di jabatan keuangan. Dah ya? Okey, teruskan lagi. Move for copy. Create copy, letak di bawah sekali, klik OK. Okey. Latihan sudah, keuangan sudah, sekarang audit pula. Kalau klik macam biasa. Audit. Right. Ni kita tukarkan color dia. Okey, ada dua keadaan, sama ada anda boleh gunakan klik macam ni. Klik, nampak ni gambar apa ni, format painter ni, klik kat situ, kemudian anda bawakan dan klik dalam audit ini. Ya, kita hitamkan ni. Okey, bukannya apa, kadang-kadang bila satu kelebihan kita menggunakan format painter ni, kita akan boleh mendapatkan color yang sama tadi tu. Okay. Kadang-kadang mungkin ada biru mana, biru muda ke, biru apa ke kan. Kita gunakan kaedah format painter berkenaan. Sebab dia akan dia akan bagikan ataupun kita boleh ambilkan color yang sama seperti yang asal tadi. Okay dah Okay, audit sudah, sewaan pula. Macam biasa. Okay, move for copy. Alright, selesai. Okey, sinilah sewaan. Baik ya. Selesai. Oh, okey. Ada yang bertanya, macam mana kita nak dapatkan tadi kaedah menggunakan format painter ni ya? Boleh. Okey, anda aktifkan yang color yang asal tadi, sini ya. Okey.
Bila anda gunakan kaedah format painter ni, bermakna anda boleh dapatkan color yang sama seperti yang lain-lain tadi. Saya percaya kalau kebarangkalian anda menggunakan kaedah ni pun tak salah. Tapi kadang-kadang kita terlupa kita gunakan biru yang mana ya. Biru ni ke, ini ke, ini ke. Jadi apabila kita gunakan format painter ni, dia akan ambil balik color yang asal tadi tu, color yang pilihan tadi tu. Aktif ni, kemudian format painter ni, semua dekat home dekat menu home ni. Okey, kemudian bila anda klik, nampak sekarang ni mouse ataupun arrow key tadi dah bertukar menjadi macam gambar macam ada pulus cat ni kan. Okey, pergi dalam set 1 ni, anda ada klik ni sekali. Okey, nah, dah dapat. Mudah kan? Okey, kita buangkan dia warna hitam. Tukarkan, bukan buang, kita tukarkan. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah bahagian pentadbiran. Okey, move copy tadi, letakkan di ini dan klik copy dan kita klik okey. Dah ya. Buat sini ya, dah sini ya. Okey, sini kita makan sini adalah pentadbiran. Selesai semua ini. Okey, baik. Macam biasa tadi. Kita tukarkan color tadi. Oh, sorry. Maaf. Okey, kita pergi sekali. Ini. Alright. Tetaplah ni balik. Ini kita tukarkan kepada warna hitam tadi balik. Ya, sekarang anda telah berjaya membuat 5 menu pilihan. Ni contoh lah. Sebenarnya banyak lagi anda boleh buat ni. Okey, 5 ke 10 ke terpulang. Okey ni. Okey, kita tengok, kita check. Kita pergi kepada sheet yang awal tadi. Menu. Ada semua. Kemudian latihan. Ya. Kemudian keuangan. Ada audit. Ada sewaan. Okey. Dan pentadbiran. Okey ya. Okay, kalau kita nak lagi nampak lagi cantik kita punya design kita ni ataupun kita punya kerangka utama ni, contohnya lah kita boleh masukkan gambar. Okay, dekat latihan ni kita boleh masukkan gambar yang berkaitan latihan. Contohlah kan, contoh aktif kat sini anda boleh klik insert, kemudian boleh klik kepada picture. Okay, sama ada gunakan online picture pun boleh, kita teruskan daripada talian internet, ataupun kita gunakan this device, maksudnya gambar yang anda cari siap-siap letakkan dalam satu folder atau dalam simpanan folder anda, folder dalam komputer ke atau dalam pendrive dan sebagainya lah. Okey, klik pada this device contohnya. Okey, kita lihat latihan petang. Okey, tadi tajuk apa dia? Latihan. Okey, saya letakkan, saya dah cari dah. Tadi saya dah cari beberapa gambar tentang tadi ya. Kita masuk training. Okey, kita klik insert. Okey, kita kecilkan. Okey. Okey, baik. Kat sini saya mergekan di sini. Dalam home. Jabatan. Latihan. Aktifkan. Tukar ke di 12 size. Boldkan dia. Okey, kita gunakan elemen tadi. Masukkan color pada kita punya border ni, kotak kita ni.
Okey, contoh. Okey, warna tulisan warna putih. Jawatan latihan. Okey, keuangan. Saya masukkan gambar lagi. Insert picture. Keuangan. Melibatkan duit. Okey, keuangan ya. Okey. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, ini contoh. Okey, macam sini lah jabatan keuangan. Okey, kita besarkan dia, bold, centerkan dia. Okey, kita masukkan tadi ya. Okey. Kita pulang tulisan ni. Teruskan lagi, pergi kepada audit. Insert picture display. Teruskan okey, audit. Wow, besar kecil gambar ni. Mergekan dia sebagai 3 kolom ya. Jabatan audit. Okey, buat lagi. Selesai, teruskan sewaan. Insert picture device tadi. Sewaan. Dah. Dah ya. Okey. Okey. Jabatan sewaan. Okey, tadi aktifkan dia, bold, tukarkan font size dia, kemudian naik ke atas. Okey, last sekali. Pentadbiran. Insert picture. Okey, ini gambar yang telah jadi tadi. Pentadbiran. Okey, HR. Okey, sebab dia meliputi semua ni. Okey, sebenarnya yang gambar ni dah bergantung kepada anda sebenarnya. Anda nak tarik besar ke kecil ke bergantung kepada kreativiti anda lah. Okay. Nak guna berapa kolom tu pulang yang ni. Okey, kita highlightkan dia sampai 3, kemudian kita pergi kepada home dan mergekan dia. Sini adalah jabatan pentadbiran. Okey, sini. Pentadbiran. Pulang, pentadbiran boleh, semua manusia dan sebagainya lah. Okey, sudah. Alright. Dah siap ini. Usahakan font. Nah, kan perbezaan tadi? Wow, latihan sudah, keuangan sudah, audit sudah, sewaan sudah, pentadbiran pun sudah. Okey, saya andaikan di sini ialah data-data kita telah ada ya. Contoh-contohnya. Cuma ni kita buat dulu kerangka utama dia lah, frame dia saja dulu. Okey, jadi saya andaikan nanti anda boleh isikan data-data dalam ni. Okey. Baik, dah selesai yang ni. Okey. Sekarang tibalah masa untuk kita nak buatkan hyperlink. Okey, jadi bila menggunakan hyperlink ni anda tidak perlu menggunakan pilihan di bawah ni. Cuma nanti anda akan menggunakan atas ni, klik je.
Okay, klik ke atas ni. Oh, kita yang ni tak buka, tak masukkan gambar, tak boleh masuk gambar ni, nampak menarik sedikit. Okay, klik sini. Tetap kembali. Wow. Okay, itu besar kat sini. Kita boleh mergekan dia. Okay, mergekan dia. Tak sini ialah sistem maklumat syarikat ABC DE. Okey lah. Besarkan sikit font dia. Okey, kita boldkan dia, yang kita belajar tadi. Tukar sikit tulisan dia, nampak menarik sikit. Okey, dah. Masukkan color, tu pulang ya. Okey, tekan warna hitam. Sekali lagi. Contoh. Contoh nanti anda boleh letakkan lah. Okey, sekarang kita nak masukkan hyperlink ya. Kita sudah siap semua ya. Okey, yang pertama kita akan setkan hyperlink tiap pilihan di atas ni ya. Aktifkan ni. Aktifkan dia. Okay, pastikan ada bulatan ya. Aktifkan dia. Klik kepada insert. Dah. Kemudian pergi kepada link. Sudah link. Okey, lepas link, klik oleh link ni. Okey, gambar globe ni, hyperlink, klik. Kemudian kita set dia. Okey. Pergi dekat bookmark. Nampak kat sini. Ada kan? Okey. Aktifkan latihan, kita akan pergi kepada menu latihan. Klik OK dan OK lagi. Siap. Seterusnya, aktifkan yang kedua, keuangan pun sama. Okey, insert link. Yang lagi kita bookmark. Kemudian terus kepada apa? Tadi latihan keuangan. Okey. Okey lagi. Set lagi. Insert link bookmark audit dia kan. Okey dan okey. Baik. Kita teruskan lagi. Dah semua ya. Kita teruskan lagi. Alright. Kemudian kita teruskan kepada set kepada untuk jabatan sewaan. Aktifkan dia kepada tadi insert tadi sudah. Link. Okey. Bookmark. Dan seluruh tadi. Tajuk tadi. Sewaan. Okey. 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 Dan yang terakhir sekali. Aktifkan dia. Insert link. Okey. Okey. Kenapa desktop? Sebab anda letakkan tadi file di desktop tadi kan. Dia bergantung pada kedudukan file anda ni. Okey, desktop bukan masalah. Okey, pastikan anda letak di mana kedudukan file anda tadi simpan tadi. Okey, selepas tu pergi kepada bookmark. Okey, dan menu terakhir ialah pentadbiran. Klik okey. Baik. Macam mana nak tahu hyperlink ni okey tak okey? Okey, bila anda klik dekat atas nampak tak gambar tangan? Ada kan jari ya? Gambar tangan jari tu. Okey. Dah masuk. Okey, ke menu balik. Keuangan. Audit. Ada. Okey. Seluruhnya sewaan. Ada. Dan terakhir sekali adalah pentadbiran.
Okey, kalau anda rasakan, ada tak nampak apa kekurangan kat sini? Ada kan? Iaitu, ingatlah kalau hyperlink dia mesti ada, kalau bahasa mudahnya lah, dia mesti ada in dan out ataupun jalan masuk dan jalan keluar. Tapi sekarang ni, bila klik pada menu ni, contoh latihan ni, kita tidak ada lagi, tidak ada menu sini, tidak ada menu menu keluar kat sini ni. Jadi anda boleh buat sini ialah kita copy saja. Okey. Pergi dekat yang pertama ni, kita tarikkan dia. Okey. Letak sini ialah menu. Menu ke exit ke dan sebagainya lah. Okey, kita aktif dia, letak kat sini. Ini kita nak nampak sedikit kelainan supaya faham ini menu apa. Kita letak kat sini lah color Okey, color. Pergi dekat home tadi, tint chart tadi, kita ambil warna color lain sikit lah, bagi perbezaan sedikit. Okey, warna purple saya ambil. Okey, maknanya pengguna faham ini adalah untuk kita nak keluar. Dah ya? Okey, kemudian kita setkan sini ialah hyperlink kat dia. Active insert link bookmark. Nak ke mana tadi? Ingat lagi tak? Nak ke menu. Klik OK. Nampak dia akan ke sana. Latihan. Nak habis semua, telah selesai semua, ke menu balik semula. Alright Okey. Okey, nak cepat kerja kita. Tadi kita boleh buat tadi, kita set lah latihan, keuangan semua sama dengan menu kan. Tak apa, tengok bimbang, kita boleh aktifkan dia, mouse sebelah kanan, copy, buka sheet keuangan dan terus saja paste. Sekejap ya. Okey, kita pergi, kita guna kaedah ni. Aktifkan dia. Copy. Okey, keuangan. Okey, anda pastekan dia. Okey, cepat je kan? Okey, buat sekali lagi cukup. Teruskan lagi. Audit. Aktifkan dia. Aktif. Paste. Okey, ubahkan. Kedukkan sedikit. Cepat kan? Okey, teruskan lagi. Sewaan. Pastekan dia. Tarikkan dia. Alright. Dan terakhir pentadbiran. Letak klik siap-siap kat sini. Okey. Dan kita pastekan dia. Okey. Baik. Okey, takbirah sudah. Okey, ke menu. Dah. Latihan sudah. Okey, menu balik, keuangan. Audit, ya. Berfungsi semua ya. Okey, sekarang anda telah berjaya membuat satu rangkaian hyperlink pada sistem kita ini. Okey, dah ya. Kita pulanglah ya. Anda nanti nak linkkan macam mana nanti. Okey, dah siap ini, dah siap semua ini. Keberangkaian dah kita nak gunakan sistem ini. Jadi kita sekarang tanya, dah ada atas ni, kenapa ke bawah ni pun nak klik juga? Okey, tak apa. Kita boleh hilangkan di bahagian bawah ni. Okey ya. Kita hilangkan dia. Kita pergi kepada home, kepada page layout ni. Saya kita pergi ke view Nampak sini, dia ada kan? Okay, kita buang heading. Kita buangkan formula bar. Okay, green line dalam ni lah. Macam mana nak hilangkan ini? Okay, nak hilangkan ini. Kita klik pada file.
Dah, kemudian pergi kepada dah semua ya. Temu lagi option. Tahu option ya. Pergi kepada advance. Okey. Anda lihat dekat bahagian bawah ni, pergi kepada seterusnya. Okey, kita buangkan ni. Kita buangkan show vertical ni. Okey, bawah ni Atau kita buangkan show sheet tab ni ni. Sheet tab ni Klik okey. Okay, nampak? Dia dah hilang. Jadi, pengguna mahu tidak mahu dia akan gunakan ini juga. Pilihan di sini. Latihan. Okey, nampak tak bawah ni tak ada kan? Tidak ada kan? Jadi dia akan gunakan ini juga. So yang boleh saya dapat dia. More, option, kemudian pergi kepada advance. Okey, scroll bawah lagi sampai kepada display. Display option. Okey, for this workbook ini ikut nama kita tadi lah. Okey, kita tadi ada right kan? Bila right ni dia akan timbul. Ada Kita nak buangkan dia. File, more, option, advance. Okey, scroll bawah perlahan-lahan. Okey, teruskan kepada display option ni. Dan kita buangkan sheet. Show sheet tab. Klik okey. Jadi buat sekarang ni, inilah fungsi hyperlink. Okey, jadi pengguna mungkin tak tahu berapa link kita kat sini, tapi orang yang mencipta ataupun anda yang buat ni anda tahulah berapa sheet ada kat sini. Contohnya, latihan. Okey. Mau tidak mahu macam mana nak patah balik ke menu hadapan? Anda terpaksa juga menggunakan klik pada menu ni. Kepangan. Okey. Takbiran. Ya. Okey, mudah kan? Itulah fungsi sebenarnya ialah fungsi hyperlink. Anda boleh buatkan link pada tiap-tiap sheet berkenaan. Jadi, bersesuaianlah kalau anda ada sheet yang banyak, anda boleh buat satu pilihan macam di hadapan kita buat tadi, latihan tadi ya. Ya, saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian ilmu kita pada petang ini. Kita belajar ataupun menggunakan dalam Microsoft Excel inilah menggunakan fungsi hyperlink. Okey, fungsi hyperlink. Baik, terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah ataupun nanti anda boleh teruskan melihat informasi di Facebook KDC. Anda boleh addkan dia dan kita akan sering mewawarkan, mewara-warakanlah maklumat terkini. Contohnya FB live pada petang ini dan lain-lain bahan yang lain. Jadi rajin-rajinlah anda melihat ataupun rajinlah anda search ataupun anda mengunjungi Facebook Kedah Digital Center. Baik, terima kasih kepada yang menyertai sesi pada petang ini dan kita akan berjumpa di lain siaran. Jangan lupa anda dah faham, dah melihat, jangan lupa anda buatkan latihan. Okey, jadi anda dah nampak macam mana kegunaan hyperlink dan gunakanlah kreativiti anda untuk memudahkan kerja dalam penggunaan Excel. Baik, kita berjumpa di lain sesi akan datang. Terima kasih. Okey, itu tadi ya video tutor ya. Cara-cara penggunaan hyperlink di dalam Microsoft Excel. Jadi saya percaya ya sikit sebanyak ya para penonton yang mengikuti siaran tadi itu akan dapat memanfaatkan dan lebih memahami fungsi-fungsi hyperlink dalam
Microsoft Excel dalam membantu untuk kita menyelesaikan tugasan kita. Baiklah ya, kalau slot pagi ini ya, yang pertama tu slot pertama kita adakan tayangan video korporat mengenai KTPC, Kulim Technology Park Corporation ya, iaitu pengurus dan juga keeper kepada kaus Kulim High-Tech Park. Dan yang kedua slot sebentar tadi itu adalah mengenai tutor ya tentang penggunaan hyperlink di dalam Microsoft Excel. Baiklah ya, untuk seketika kita berhenti rehat dahulu, tapi jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan ya, dan serta adik-adik pelajar ya, petang ini ya kita ada 2 lagi slot yang saya rasakan cukup hangat, cukup akan diminati. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan adik-adik pelajar semua ya, jadi jangan lupa ya untuk masuki pautan ni ya dengan lebih awal sedikit lah, kita untuk mengelakkan berlakunya traffic jam ataupun kesesakan. Jadi untuk slot petang ni pada jam 2 hingga 3 petang, iaitu kita akan mendengar ya daripada Maxis, iaitu yang bertajuk misi jelajah Maxis E-Class ya, pada pukul 2 hingga 3 petang, dan juga dengan panel-panel dan juga moderator daripada pihak Maxis sendiri, iaitu daripada yang berbahagia Dr. Zulkifli Abidin daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Puan Nolaili Muhammad, CSR Team Leader Maxis sendiri. Dan slot ini akan dikendalikan oleh moderator Encik Kamarul Rozaini. Dan juga pada jam 4 hingga 5.30 petang ya, ramai yang akan ternanti-nanti. Untuk slot ya, Learn on TikTok Workshop for Student ya, khususnya untuk pelajar-pelajar sekolah menengah ya. Jadi merupakan salah satu TikTok ni merupakan antara media sosial yang menjadi pilihan pada masa ini. Dan begitu juga cikgu-cikgu juga boleh juga ya, kenapa TikTok ni juga boleh dijadikan sebagai satu medium bahan pengajaran ya pada cikgu-cikgu sekarang ni ya. Jadi jangan lepaskan peluang ya, tolong ya slotkan pada jam petang ni 2 hingga 3 untuk slot Maxis daripada E-Class ya, dan juga untuk TikTok, satu bengkel daripada TikTok Malaysia sendiri. Baiklah, sementara itu kita berhenti rehat dahulu. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih di atas tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan sokongan yang kuat terhadap slot-slot yang kita sediakan sepanjang Maireka 2021. Untuk itu saya mohon diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi jam 2 petang. Dia belajar yang lagi seronok tak? Jom masuk E-Class. Dengan E-Class nak belajar secara digital di mana-mana pun mudah dan mengujakan. Seronok kan? Dekat sini ada ramai cikgu berpengalaman yang sedia dan bersemangat untuk mengajar. Tak kiralah di mana-mana. Ada soalan ke tu? Tanya je cikgu terus. Ini kan tuition dalam talian. Skor dalam peperiksaan dengan bantuan cikgu tuition. Nota ada, video ada, soalan latih tupi peperiksaan ada dan banyak lagi tau. Tengok tu, macam-macam aktiviti dan projek ada untuk anda sertai. Kuasai bahasa Inggeris dengan aktiviti bercerita dan menulis. Berlakon di bengkel bercerita. Atau menulis esei dengan hebat dalam bahasa Inggeris. Dunia sains, teknologi dan matematik juga tak bosan dengan aktiviti yang sangat interaktif. Komuniti E-Class ni besar. Inilah masanya nak belajar sama-sama dengan kawan baru secara dalam talian. Tak kiralah sama ada nak berbincang pasal subjek baru atau cabar mereka dengan kuis mingguan. Tengok siapa boleh jadi nombor 1. Belajar secara dalam talian boleh jadi seronok dan mudah. Kalau anda belajar dengan E-Class, barulah boleh jadi peneraju masa depan. Terokai dunia belajar lagi seronok. E-Class menanti anda.
Selamat datang ke misi jelajah digital E-Class. Adakah anda di antara 92 ejen terbaik? Ganjaran lumayan menanti anda. Anda akan diberikan pilihan untuk menyelesaikan salah satu atau kedua-dua tugasan misi untuk menjadi pemenang. Dengar arahan ini dengan baik dan teliti. Dunia Roblox E-Class sedang mengalami beberapa masalah teknikal dan kami memerlukan bantuan anda untuk menyelesaikannya. Adakah anda dapat menghadapi cabaran ini dan menjadi wira dunia Roblox yang dapat menyelesaikan masalah internet dan masalah sistem pengangkutan mereka? Gunakan kemahiran coding anda untuk membina sebuah rumah dan sebuah cabaran rintangan. Anda dibenarkan untuk mereka bentuk menggunakan idea anda sendiri. Persiapan untuk menerokai planet Mareh sedang dilaksanakan. Selidik apa yang diperlukan dan realisasikan sebuah plan untuk menerokai planet baru ini. Perjalanan ke planet Mareh mengambil masa berbulan-bulan. Anda diminta mereka bentuk sebuah kapal angkasa yang mampu menampung keperluan pasukan anda untuk berlepas dan mendarat di sana dengan selamat. Adakah planet Mareh selamat untuk didiami manusia? Apakah cabaran yang akan dihadapi untuk memulakan koloni pertama di sana? Hantar pelancaran koloni anda kepada kami. Adakah anda yang kami cari? Buktikan kemahiran anda. Penerangan tamat. Sila daftar masuk ke eclass.com.my/misi sekarang untuk mulakan misi. Selamat berjaya.